Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama berkumpul pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam ruangan Zoom ataupun yang sedang menonton secara langsung di ruangan Facebook ataupun YouTube WAP TV. InsyaAllah seperti biasa setiap hari Isnin malam Selasa daripada Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Dua Hilmu Nabi kita akan bermusrah usrah ilmuwan. InsyaAllah pada malam ini kita nak membincangkan satu tajuk yang uh, agak hangat jugalah kan, yang perlu kita perbahaskan, yang perlu kita teliti. Kita melihat senario dakwah pada masa sekarang ini. Alhamdulillah kita dapat melihat kan, usaha-usaha dakwah itu banyak dilakukan kan, sama ada di lapangan ataupun termasuk juga tidak tertinggal juga kan di surau-surau dan juga di masjid-masjid, yang mana memang masjid dan surau ini menjadi pangkalan utama bagi kita sebagai seorang umat Islam. Tetapi kita melihat bagaimana dakwah-dakwah yang dilaksanakan, yang disampaikan di masjid-masjid, di surau-surau ini mempunyai beberapa perkara yang mungkin kita perlu perhatikan bersama kan, dari sudut uslubnya, dari sudut pengisiannya kan. Jadi insyaAllah malam ini kita nak kupaskan tajuk iaitu sains dakwah, kurang kebaikan dari melarang kemungkaran. Kita nak faham apa yang kurangnya kebaikan dan apa yang terlebih, apa yang terkurang. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak bersama dengan Datuk Profesor Dr. Kamrul Azizi Ibrahim, pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Dua Hilmu Nabi. Jadi insyaAllah tanpa mendengarkan masa, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk ini. Uh, Prof kena unmute, Prof unmute. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita dapat berjumpa pada malam ini, walaupun nampaknya kita punya Zoom address dah tertukar. Saya harap boleh ramai yang juga mengikut di Plex, di Facebook dan juga dekat YouTube. Tajuk yang saya akan bentangkan pada malam ini adalah saya rasa adalah amat penting bagi kita, ya, terutama bagi kita yang merasakan dakwah itu penting. Dan apa yang saya akan bentangkan hari ini ialah berkait dengan salah satu tanggungjawab kita, ya, sebagai seorang orang Islam, ya, pada zaman ini, iaitu memberi dakwah. Dan apa yang berlaku ialah memang ramai, ya, orang yang memberi dakwah, tetapi apa yang kita lihat, ya, berbanding dengan negara-negara lain, ya, katakan sebagai contoh, ya, di negara South Africa, pendakwah-pendakwah dia akan dapat ramai orang bukan Islam yang jadi orang Islam. Begitu juga dekat India, dekat Amerika, dekat Eropah. Tetapi mengapakah kita ni yang ganjil, yang saya mula berfikir panjang mengenai perkara ni. Mengapa kita juga ramai pendakwah-pendakwah, ya, terutama dekat masjid-masjid, ya, diberi ceramah apa semua, dan bukan saja dekat masjid tetapi dekat luar pun ada. Tetapi kalau perhatikan penontonnya ataupun yang mendengar ceramahnya bukan Islam, tetapi orang Islam. Dan orang Islam tu pula bila pergi, kadang-kadang kita dapati sakit jiwa bila dengar ceramah itu. Jadi heran, ya, macam mana boleh tarikan itu ada, katakan di South Africa, di Eropah, di Amerika, untuk mereka menjadi orang Islam. Kalaulah kita ambil kayu ukur penceramah-penceramah di masjid dan di surau-surau kita ni, saya rasa lari je habis semua. Tanda Islam. Kerana dibentangkan selalunya terlampau banyak kemungkaran. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, tak boleh buat, semuanya tak boleh. Jadi kita pun naik sedih lah. Dan tambah pula baru-baru ni, apabila saya sedang menyiapkan pembentangan ini,
kita dapat dua orang ulama besar yang datang melawat Malaysia. Dan kita dapati pun mereka bukannya jenis menghukum ni, ya. Jenis menghukum ni. Mereka adalah agak lembut jawapan dia. Kalau kita tengok sebagai contoh Habib Omar, ya, ramai yang terkejut ya, bila dia menjawab soalan daripada ketua LGBT. Dia tak terus kata you masuk neraka. Wahal ya, sebenarnya kita sebenarnya bukan tanggungjawab kita nak menghukum dia masuk neraka, tapi kita sepatutnya membantu dia. Dah tahu dah dia ketua LGBT, kita sepatutnya membantu dia supaya dia mengelakkan daripada melakukan perkara ini. Jadi benda-benda macam ni yang saya akan mention dalam apa orang kata kali ni, kerana saya rasa tak ada siapa yang nak menegur bahagian ini ya. Masing-masing takut nak menegur. Jadi saya rasa elok kita tegur sebagai ilmuwan dalam bidang ini, maka kita patut tegurlah mereka-mereka ni. Jadi isunya sekarang ni sekarang ni zaman viral. Walau kita nak elak ke tak nak elak ke, viral itu akan tetap berlaku. Ini viral ni maknanya dekat luar. Tetapi tumpuan kita pada malam ini ialah dekat masjid dengan surau. Jadi Allah telah berfirman. Yang ini firman ni dalam surah Al-Hujarat ya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man yaktub ulaika humul zalimun. Jadi ini ayat ni dalam surah Al-Hujarat ni. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula, ni dia specify ni, dalam ayat ni very clear. Orang lelaki pun tak boleh buat, orang perempuan pun tak boleh buat. Kerana mana siapa yang tahu? Hanya Allah je yang tahu. Jadi jangan kita olok-olokkan. Ya, jangan kita kata dia tu tak bagus lah, dia bagus dia. Kerana hanya Allah je yang tahu. Siapa yang bagus, siapa yang sincere, siapa yang, kerana itu adalah bagian hati. Dan hati ni hanya Allah ni yang tahu. Tak ada orang lain yang tahu. Walaupun kadang-kadang kita gunakan perbuatan-perbuatan yang engkar yang dilakukan, tetapi kita tak boleh berfokus. Kita sebagai ahli pendakwah, apabila kita lihat kemungkaran, kita hendak perbaiki dia. Bukannya untuk mengutuk dia dan mengata macam-macam dekat dia supaya dia lagi-lagi. Bukannya kita nak mengajak dia kepada kebaikan, tetapi kita nak bagi dia lagi-lagi kepada agama yang perfect ni, perfect dia. Dan juga dalam firman Allah, kalau tadi olok-olok, ini prasangka pula. Ni olok-olok tadi dia ambil action, dia sendiri cakap. Tetapi Allah beritahu dalam surah Al-Hujarat, bukan hanya cakap saja, even untuk prasangka pun tak boleh. Ni dalam ayat ni Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, jangan jauhlah kebanyakan prasangka. Prasangka ni kalau nak tahu dalam hati, apa yang terlintas dalam hati kita bila kita tengok orang tu, oh dia ni jahat, itu prasangka. Walaupun kita tak tahu, kalau kita, especially kalau kita tak tahu, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Tambah pula bila dia dah prasangka,
dia menuduh pula macam disebutkan ayat sebelum ini. Jadi kita dapati perkara ini lumrah berlaku di masjid dan di surau. Jadi tak heranlah mengapa orang-orang bukan Islam quote unquote ada 40% ataupun 30% di Malaysia ni, kalau nak ikutkan kita dah merdeka 60 tahun, sepatutnya semua dah jadi Islam dah. Kalau ikut apa di zaman Rasulullah, maka semua ni dah jadi Islam. Kerana dia tengok nilai-nilai, kualiti orang Islam ini adalah bagus. Tetapi apa yang kita lihat adalah tak bagus. Terutama dekat masjid yang surau, which is tempat amal ibadat kita. Di situlah the worst dari segi penceramah-penceramah ini. Okay. Jadi Allah berfirman lagi, macam tadi lah, sorry, terhunduk belakang pula lah. Okay, jadi the worst case lagi pula, ada pula solat dua imam. I think case ni berlaku di Rantau Panjang. Nak jadi cerita lah ya, untuk jadi cerita, just untuk maklumat kita semualah, bagi siapa yang tak tahu cerita ni, bahawa ada satu keluarga tu, Masya Allah ya, Tuhan dah bagi mereka kekayaan, dan kemudian Allah bagi kat keluarga ni ilmu ya, ilmu yang tinggi. Dan apabila salah seorang beranak dia yang pergi ke luar negeri, balik ke Rantau Panjang, dia jadi imam lah. Dia tujuan dia hantar anak tu pun untuk supaya dia jadi imam dekat surau yang mereka sendiri bina ya, jadi masjid lah akhirnya. So bila dia jadi imam tu, dia bawa lah ilmu yang dibuat dekat Rantau Panjang, dekat luar negara tu. Habis semua orang tak nak ikut dia. Bersangka buruk. Apa kata ini bukanlah sunnah lah, bukan itulah, dia pun tak nak ikut, dia pun buat solat daripada sendiri. Macam mana? Kita tak boleh macam tu. Kita kena check. Dia kena check apakah apa yang diajar itu betul atau tidak. Dan di mana nak check? Kerana Allah Ta'ala beritahu kita, kalau kita ada pandangan yang berbeza, kita pergi kepada Quran dan Sunnah. Contoh dalam kes ini ialah kerana yang imam baru ni dia buat selawat. Saya dapati ramai sahabat-sahabat kita ni entah macam mana tak suka kepada dia selawat ni. Wahal yang sebenarnya kalau you tengok dalam hadis sitah tu pun, dia beritahu bahawa selawat ni penting. Ya, kerana dia akan salah satu cara untuk menyucikan hati. Kerana sincerity itu penting ya, bila kita bagi dakwah. Bila kita bagi dakwah tu from the heart, dia kata, orang akan dengar. Tetapi kalau kita bagi dengan emosi, dengan kemarahan dan lain lagi, orang akan lari daripada kita. Jadi itu yang berlaku sekarang ni kebanyakannya. Jadi itu kes itulah, dah mula timbul masa dekat R&R lah. Macam saya ni travel banyak kali ke Penang, ke Kuala Lumpur, dan selalulah singgah ke R&R. Tengok-tengok, ada juga yang semayang, dua imam. Kerana ini pun juga satu masalah, tapi saya tak nak cerita ini lah. Kita tengok dekat surau masjid saja untuk kali ini. Jadi dakwah ni ya, I think hadis yang paling famous mengenai dakwah ini ialah dalam surah Abasa wa Tawalla ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah. Jadi siapa yang biasa dengan surah Abasa ni, surah 80, surah ni menceritakan mengenai Rasulullah yang sebenarnya. Ini satu teguran kepada Rasulullah. Ada seorang buta ya datang menjumpa Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang cuba quote unquote berdakwah ya kepada orang-orang besar Quraisy. Jadi orang besar-besar Quraisy ni sebenarnya kita ketahui dia pun dah rasa dia pun dah cukup dah, dia pun tak perlu orang lain. Jadi itu dinyatakan oleh Allah dalam surah ini. Dan seorang yang buta ni, dia tak nampak lah. Kalau dia nampak mungkin dia tak datang. Tapi dia tak nampak yang bahawa Rasulullah sedang memberi
uh, dakwah pada orang besar-besar ni, orang besar-besar ni. Jadi Rasulullah pula buat tak tahu dekat orang buta yang datang ni, tak nak layan dia. Walhal orang ini dia dah menyatakan dia nak membersihkan diri dia. Jadi di sini Allah memberitahu kepada Rasulullah dan juga kepada kita ya sebagai umat dia, apabila orang datang walaupun orang tu miskin ke, tak berilmu ke, maka hendaklah kita memberi bantuan kepada dia ya, untuk dapat pengajaran kerana dia dah berminat untuk perkara tersebut. Jadi orang yang pergi masjid ni sebenarnya orang yang semua yang dah rajin-rajin dah, yang dah memang minat kepada Allah. Jadi jangan kita balun mereka ni sampai macam as if mereka ni bukanlah orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi ini penting ya. Ini ayat ni memang famous lah. Nah, jadi sepatutnya kita cerita kebaikan-kebaikan supaya lagi dia datang ke masjid. Tengok cerita pasal syurga. Bila saya kata kebaikan ni, contoh yang paling mudah ialah syurga. Jangan cerita masuk neraka, buat ini masuk neraka, masuk ini buat neraka, masuk sini ya. And then dia tangkir pula, dia cerita pula orang tu tak elok, orang ni tak elok. Mana dia tahu? Mana dia tahu? Jadi inilah pemerintah ni tak elok lah apa, orang ni lah. Saya kalau dengar memang saya berdesing telinga tiap kali. Dan saya dapati perkara ni tak boleh berlaku. Dan yang interesting, mereka ni memanggil diri mereka ulama. Memanggil diri mereka ulama. Mereka ni tak baca ayat Quran. Saya pun duk fikir ulama apa ni. Kalau lah profesor, dia kata profesor kangkung, ini mungkin ulama kangkung lah ni kot. Tetapi malangnya mereka dibenarkan untuk memberi ceramah-ceramah ni. Walaupun ada usaha yang untuk menyekat perkara ini. So, Islam ni agama yang sempurna. Yang itu kita kena jelas. Jadi tak ada tambahan dah, tak ada kurang dah. Jadi kalau ada orang yang tambah, maka kita kena check. Mungkin kerana kita ilmu kita kurang, maka kita tak tahu. Tapi once kita dah take check, di mana nak check? Kita boleh check dalam Al-Quran, itu dah jelas. Dan kita check daripada hadis. Dan hadis pun, semua ulama-ulama yang muktabar, semuanya mengatakan, perlu cek dalam hadis sitah saja. Ada 6 volume saja. 6 topik saja. Yang kalau siapa yang ada peluang untuk kaji hadis sitah ni, dalam dia repeat balik. Ada setengah repeat dalam Tirmizi, kadang-kadang ada dalam Bukhari, kadang dia ulang balik. Jadi apa nama kalau nak ikutkan, hadis pun tak banyak. Tak banyak. Jadi kita susah nak cek. And zaman sekarang ni, kita ni zaman IT. Siapa pun boleh dapat. Saya dalam saya punya apa nama handphone pun ada hadis sitah, dah siap dah. Kalau saya ada orang tiba-tiba saya tak pernah dengar benda ni, saya cek dalam hadis sitah ada ke? Ataupun saya cek dalam Quran ada ke? Tapi kalau tengok tak ada, kita tegur dia, tanya dia, di mana dia dapat ni? Adakah dia dapat daripada pandangan dia? Dan kita kena bagi warning kat dia. You ingat pandangan ni boleh diterima kan gitu-gitu saja. Allah takkan terima pandangan sendiri ya, kerana agama ni telah sempurna. Ini disebutkan oleh Allah telah sempurna. Jadi ini dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah ya, bagi siapa yang tak tahu lagi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ni panjang sebenarnya, tapi saya ambil yang bahagian yang penting saja kerana elok kita tahu yang penting ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman idtura fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Jadi tak ada addition dah. Isu apa orang tu nak tambah-tambah tak ada. Aku telah cukupkan nikmat kamu kepada kamu. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Petunjuk yang telah komplit. Dan aku telah redha Islam tu menjadi agama untuk kamu. Jadi kita tak ada pilihan ya, sebenarnya. Sebagai manusia, kita tak ada pilihan. Dan kalau ada tambahan-tambahan, macam saya katakan tadi lah, kita cek dengan Quran dengan Sunnah. Kerana ilmu kita ni cetek. Tak ada siapa yang dia kata dia ada ilmu sampai sebagaimana Allah sebut. Ya Allah punya ilmu ni seakan-akan kita ambil satu kayu, kita rendamkan dalam air. Ilmu yang kita ada hanya titisan air yang keluar tu. Dan setiap orang ada titisannya masing-masing.
Mungkin ada yang lebih baik daripada yang lain. Sebagai contoh, Imam Syafi'i juga, dia memperkatakan kalau siapa yang pernah membaca kitab kitab Al-Um ni kitab yang terkenal untuk Imam Syafi'i. Dalam bab prakata, ni masalah kita, ni kita tak baca prakata. Dalam bab prakata dia dah kata, kalaulah sesiapa menjumpai satu ayat ataupun hadis ataupun siapa yang membentangkan satu ayat ataupun hadis yang berlawanan dengan apa yang dia bentangkan dalam Al-Um, jangan ikut Al-Um, dia kata. Ikut ayat dan hadis tersebut. Jadi ini Imam Syafi'i, bukannya calang-calang imam. Dan begitu juga kalau tengok dalam Al-Muwatta, iaitu Imam Malik. Itu kalau siapa tak tahulah buku Imam Malik ialah Al-Muwatta. Dalam prakata dia pun ada kata sama. Ada kata sama. Dan banyak ada imam-imam yang kita ikuti sekarang ni, Imam Hanafi. Semuanya basically dalam prakata, ni masalah kita ni, ikut orang aja, dengar orang aja, tak pernah baca sendiri. Bacalah, ini zaman IT. Kita ada access to all this information. Ya? Cuma nak baca tak nak baca. Kau kata pula baca ikut syaitan. Please. Siapa yang kata ikut syaitan? Saya dah cuba cari dalam hadis sitah, tak ada pun satu kata kalaulah you baca sendiri, you akan ikut syaitan. Tetapi yang ada jelas dalam Al-Quran, ayat yang pertama yang turun kepada Rasulullah, Iqra dengan nama Allah. Saya cuba juga cari tafsir dalam Iqra tu ada kata, jangan baca. Tunggu lagi apa orang kata tok guru besar mana nak ajak. Betul lah kita perlu tuan guru, tetapi it is not the necessity condition. So bagi siapa yang mengatakan itu, saya challenge. Tunjuk kat saya di mana dalam Al-Quran yang ada kata kena ada itu, dan juga dalam hadis sitah yang kata ada itu. Kalau tak ada, please tell everybody bahawa benda itu tak betul. Okay? So ini kita kena faham. Kadang-kadang kita ni terlampau apa orang kata terikut-ikut, ya. By the way, ya, kalau just untuk memperingati kita semua, senjata utama syaitan, ya, saya nak beritahu ni, kerana ramai yang saya tengok tak faham ni. Senjata yang akhir sekali syaitan, ya, bila kita nak mati nanti, ini disebut dalam hadis, ya, syaitan yang utama sekali ialah bila kita nyawa kita dah sampai kat kongkong, ya, sampai kat kongkong lah, ni kongkong. Bila dah nyawa kita sampai kat kongkong, the last cubaan syaitan nak pastikan dia nak supaya kita ikut syaitan itu ialah simple saja, iaitu dia tahu siapa yang kita ikut. Katakanlah saya buat semua ni kerana bapak saya, dia akan keluar sebagai muka bapak kita dan dia akan kata, Kamarul, aku tersilap lah sebenarnya. Kalau at that time saya sendiri dalam kongkong, a'udzubillah bin zalik, pada masa itu mengatakan, oh ya ke bapak, saya ikutlah bapak, masuklah saya dah. So jangan ikut orang. You read yourself. And then at least kalau dia datang pun, tak kira lah, mungkin minta maaf lah ya kalau saya nak guna nama Habib Omar. Saya ikut Habib Omar. Nanti syaitan tahu kita ikut Habib Omar, dia datang sebagai Habib Omar kerana syaitan yang boleh merupa semua orang dalam dunia ni. Semua orang. Itu disebut dalam hadis, kecuali Rasulullah. Rasulullah dia tak boleh. Kecuali kalau Rasulullah datang jumpa kita kata dia tersilap, mustahil. Kerana tak mungkin. Yang ini kita kena faham dari segi agama kita. Itu As-Sunnah wal Jamaah kata mustahil. Tetapi kalau dia datang sebagai Habib Ali, kata sebagai contoh lah. Dia datang, maka kita pula kata, oh ya kau. Ya kau lah. Terus kita masuk neraka sama. Jadi ingat ya, ini adalah penting ya, kerana agama ni telah komplit. Jadi oleh kerana agama ni dah komplit dan Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, maka adalah dan Allah pun dah reda ya dengan agama ini sebagai agama Islam ni sebagai reda. Kalau korang tanya, adakah sama dengan agama lain? Tak. Agama Islam ini Allah reda.
Cuba tengok dalam Kristian. Saya dah cari dalam Bible ya, pada masa saya duduk di luar negara, saya cari dalam Bible. Ada tak dalam Bible tu kata Christianity adalah God punya way? Tak ada. Adakah apa orang kata you kena buat cross yang tarik tangan kiri kanan tu? Tak ada. Saya pernah tengok pula, ada tak hari raya disebut dalam Christmas tu dalam Bible? Tak ada. Jadi kalau siapa yang pemalah nak membaca, saya nak beritahu bahawa benda ni semua tak ada. Kalau ada, tunjukkan. Tunjukkan. Dan dia akan dapati tak ada. Tak ada. Ini masalahnya. Ya, kita orang Islam ni, hidup kita adalah berdasarkan ilmu. Kalaulah kita bergaduh dengan orang atas nama emosi, orang tu kata, orang ni kata, tengok dalam buku asal dia, jadi kita akan percayalah. So minta maaf lah ya. I'm an educated person. That's why kita panggil diri kita ilmuwan, kerana kita membaca. Jadi kalau kita tak ada taraf itu, kita janganlah involve dalam perbincangan ni. Tak kira lah sama ada dia ulama, ke dia ustaz, ke dia doktor, ke dia profesor, ke tak kira. Saya kena ingatkan itu juga. Jadi oleh kerana Islam ni, prophet kita ya, Nabi Muhammad SAW ada yang terakhir dah telah complete, maka tanggungjawab kita jatuh kepada kita lah. Itu yang jatuh kepada kita tu. Yang kita yang pula kena deliver. Okay. Kalau mengikut Rasulullah, dia kata kalau tahu satu ayat pun sampaikan. Sampaikan. Yang pentingnya sincerity. Bila kita sampaikan, is sincerity. Okay. Okay. Jadi adakah apa mesej ini berbeza? Yang sebenarnya tak. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah sekarang, mesej dia tetap sama, ya, tak ubah. Jadi janganlah kata mesej start masa Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Ya, kalau dalam Al-Quran dia kata tak. Dan hukum hakamnya pun sama saja. Ya, bermula dari masa itu sehinggalah kepada zaman ini. Jadi apa yang pentingnya ya, ialah ayat ini, surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pasti tak? Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Dia sebut kebajikan dulu dan menyuruh kepada ma'ruf, ya, dan dia cakap menyuruh kepada kebaikan dulu dan mencegah daripada kemungkaran. Kemungkaran tu nombor 2. Ya. Mereka lah orang buntung. Jadi kalau nak panggil orang buntung, bukannya orang yang mencegah kemungkaran dulu, kemudian dia akan menyuruh kepada ma'ruf tu terbalik. Tak tahu di mana dia dapat, ayat mana dia dapat. Saya pun tak pernah jumpa ayat itu. Tetapi kita dapati dari segi praktisnya kebanyakannya macam tu. Unfortunately, ya, mereka ingat dan mereka ikut Al-Quran, tetapi mereka Al-Quran terbalik, ya, terbalik. Inilah dia masalah kita, ya. Jadi jelas menunjukkan tanggungjawab kita, ya, Muslim dengan Muslim, ya. Kita perlu beritahu perkara yang ma'ruf, bukan kebaikan. Jangan kita cakap mengenai keburukan, jangan. Ya, keburukan tu memanglah patut, ya, kita sebut kerana di sini disebut kedua-duanya. Tetapi utamakan ma'ruf, ya, kebaikan, benda yang baik dahulu. Jangan utamakan benda yang tak elok. Jangan sebut-sebut tak elok. Yang tak elok tu kalau boleh, kalau perlu, ya, kita advise secara individu. Saya lebih suka, ya, keburukan kita advise individu. Tetapi untuk public saya lebih suka, ya, kita advise dari segi kebaikan, ya, kebaikan. Okay. Jadi amal ma'ruf ini, ya, dalam bahasa Arabnya berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi kalau kita tengok spirit ni by itself, dia mengajakkan diri sendiri, ya, ajak kita dan ajak orang lain untuk melakukan perkara ini. Jadi ianya adalah satu kewajipan, ya, dan dia bergantung kepada kita, ya, kerana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan, tindakan atau kuasaannya. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka hendaklah ia mengubah dengan lisan. Dan barang siapa yang tidak mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia mengubah dengan hati. Malangnya hadis ini telah diketengahkan terlampau banyak. Dia lebih-lebihkan, ya, daripada ma'ruf, ya, daripada ma'ruf.
Inilah saya rasa sedih lah. Kadang-kadang misuse, ni saya namakan misuse of hadis Rasulullah, walaupun ini diberitahu kita untuk mengelakkan kemungkaran. Ini dari sudut kemungkaran, dari sudut kemungkaran. Jadi dalam firman Allah dalam surah At-Taubah 71, Allah lagi sekali menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kerja yang ma'ruf. Perhatikan, again, kataan ma'ruf tu didahulukan, dan mencegah dari mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itulah yang akan diberi rahmat. Jadi kalau kita nak dapat rahmat daripada Allah, kita buat ma'ruf dulu, kemudian baru kita cegah mungkar. Maka inilah peringatannya. Kerana sungguhnya Allah kata dalam Al-Quran surah Qasiyah, fadzakir innama anta muzakkir. Maka berilah peringatan, kerana sungguhnya Muhammad adalah pemberi peringatan. Dan juga ayat yang berikutnya dalam surah Al-Alaq, fadzakir in tafati zikra sayadzakkaru man yahsha wa yatajannabuhal ashqa. Berilah peringatan. Peringatan itu bermanfaat. Bukanlah maknanya kita tak beri peringatan. Cuma kita kena ingatlah, peringatan tu bagi benda yang baik-baik dulu, jangan bagi tambah banyak. Dan seterusnya ayat yang berikutnya dalam surah Abasa wa Tawalla yang kita bacakan tadi, Abasa, dan juga dalam surah Al-As. Perhatikan dalam surah Al-As, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita selalu gunakan untuk menutup kita punya halakah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Perhatikan juga ayat-ayat ini. Ini ayat ni very famous. Perhati tak? Kita orang dakwah selalu baca ayat ni. Tetapi kalau perhatikan juga, perkataan mencegah kemungkaran tak disebut di sini. Kita hanya diminta untuk menasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi dari segi ayat ni dah jelas menunjukkan kepada kita sepatut cakap positif. Cakap positif. Bukan cakap negatif-negatif saja. Jadi itu yang berlaku. Saya rasa kalau boleh kita start mana yang penceramah-penceramah yang bagi ni, kita ban daripada masjid dan surau. Jadi makna ma'ruf dalam Quran ni banyaklah. Yang mencipta Allah tidak lain hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini, dan aku tidak mencipta dia supaya mereka melainkan untuk mengabdi. So Zariyat, so beribadat ni maknanya itulah tujuan utama dicipta. Dan kita ni bila Allah kata dia akan tujuan kita adalah beribadat, adakah dia open gitu saja? Tidak. Allah hantar Nabi dan Rasul untuk diceritakan apa yang dimasukkan dengan ibadah tersebut. Jadi melalui itu yang kita akan buat kebajikan. Dan kebajikan ni biasanya benda yang positif, yang baik, kebaikan, bukanlah satu yang kotor, yang selalu, kalau kita selalu cakap benda kotor, maka kita akan jadi kotor lah. Jadi kita berhati-hati dalam ini. Sungguhnya kebaikan akan menuntun kepada syurga. Jadi kebaikan ni penting. Ada banyak dalam Quran disebut khair, bir, amalun soleh, ma'ruf dan sebagainya. Jadi ini semua disebut dalam Al-Quran. Jadi dari segi isim dia apa semua, saya tak nak go into detail lah. Jadi para ulama ni mentafsirkan perkataan ma'ruf secara umum. Itu basically dia hal yang kita suka. Hati kita ni memang fitrah manusia ni, dia suka kepada kebaikan. Ini adalah satu perkara yang
tak selalu kita ketengahkan. Dan apa yang kita ketengahkan negatif. Jadi itu yang berlaga dengan fitrah kita. Macam mana fitrah kita yang selalu cakap benda baik-baik, tiba-tiba dia dengar benda negatif-negatif. Jadi ini dah tak betul ya ni. Ini dah tak betul. Jadi kalau mengikut Mufassir, kebaikan itu yang dikenali oleh jiwa. Jiwa kita boleh nampak, oh inilah benda yang baik. Saya kena ikut yang ini. Jadi dia natural je. Begitu juga dengan apa orang kata Fahani, ya, dia mengatakan yang nilai-nilai kebaikan tu adalah baik menurut akal maupun agama. Jadi dua-dua tu adalah satu. Jadi dengan itu yang ianya adalah satu yang umum, ya, bukanlah sesuatu yang ganjil, ya. Jadi kebaikan ni memang adalah satu benda yang baik, yang semua orang kita kena accept, dan memang semua orang kita accept. Cuma orang yang dinaikkan hati dia saja, yang dinaikkan hati dia. Ini dia masalah kita. Jadi dari empat-empat tadi kita dapati bahawa kebaikan itu sama ada khair ke, birrun ke, hasanun ke, adalah satu perbuatan yang memang by nature, kita kata by nature atau by fitrah, adalah sebahagian dari kita. Jadi kalau dalam ma'ruf kita kata dia bercakap mengenai bentuk perbuatan itu dalam Quran lah. Kalau khair bermaksud peribadi orang yang mengerjakan itu. Kalau birrun bermaksud dia akhlak, moral yang baik, dan seterusnya lah, penggunaan ayat. Jadi kesimpulannya kita kata definisi ma'ruf itu ialah, kalau ikut dia ialah ada suatu benda yang secara umumnya kita rasa baik. Dan makna ma'ruf itu ialah satu titik temu, di mana semua orang mengatakan ianya baik. Ini dia unik dia. Jadi kalau dalam Quran macam saya telah sebutkan tadi, ya, ungkapan-ungkapan ini, ya, Prof. Hamka dalam tafsir Al-Azhar dia mengatakan bahawa puncak dari segala amal kebajikan dan ibadat itu yang pertama ialah menghamba diri kepada Allah. Jadi bila dia lihat bahawa bila dia buat baik, kenapa dia buat baik? Kerana itu suruhan Allah. Jadi dia akan memberi manfaat kepada semua makhluk. Itu dia tujuannya, ya, kita buat kebaikan. Jadi al-munkar, asyaiyah, keburukan, apa semua ni sebenarnya adalah satu perkara yang asing, ya, yang mengganggu, ya, jiwa kita sebenarnya. Dia adalah sikap pembangkang, ya. Jadi dia tak berfaedah sebenarnya. Jadi tak patut, ya, kita gunakan sebanyaknya yang mungkin. Okey. Jadi sebagai contoh tadilah surah As yang kita telah bincangkan. Jadi penting, ya, bila kita cakap mengenai iman itu perlu diiringi oleh amal yang soleh dan tidak didasarkan kepada iman, ya, menjadikan sia-sia kalau tidak berdasarkan iman kepada Allah. Jadi setiap perbuatan kita untuk suami kita, untuk isteri kita, untuk anak kita, cucu kita dan lain-lain lagi, semuanya mestilah berdasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, ya, membuat perumpamaan yang memang sangat indah lah dalam surah An-Nur. Dan orang kafir apabila perbuatan mereka adalah bagaikan fata morgana, iaitu miraj, di tanah yang datar, ni, bagi siapa yang pernah pergi ke gurun, ya, kawasan gurun, dia akan dapati bahawa bila dia tengok jauh-jauh dia nampak macam ada perumahan, tapi yang sebenarnya tak ada apa, ya, disangka air oleh orang yang dahaga, tapi bila dihampirinya air itu dia tidak mendapati apa-apa. Jadi itulah orang kafir. Jadi kita harap kita tak termasuk, ya, dalam golongan ini. Jadi kita perlu, ya, mengadakan pengabdian kita kepada Allah, dan kebajikan adalah puncak amal, ya, kepada semuanya. Okey. Dan sebaik-baik manusia dari kamu adalah orang yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Itu penting, ya. Jadi kita perlu mengerjakan amal soleh. Jadi apabila kita melakukan amal soleh, maka kita melakukan amal kebajikan. Ini hayatan thayyibatan, yang aman dan tenteram, ya. Jadi selain daripada ayat ini sekaligus mengandungi bantahan orang yang selalu pesimis, ya, dalam memberi ceramah, memberi pandangan. Jadi mereka ni sebenarnya merosakkan ummah, sebenarnya merosakkan ummah, ya? Dan mereka tak sedar pula perkara itu. Ini yang kita sedih sangat-sangat. Okey. Jadi term ma'ruf, ya, kalau kita kaji dalam Quran ada 19 ayat, ya, dan 6 surah yang berbeza. Jadi surah Makkiyah dia sebagai contoh, surah Al-A'raf 157 dan 109, dalam surah Madaniyah maknanya tak ma'ruf ini, ya, banyak di Madinah. Mengapa banyak di Madinah?
Kerana pada peringkat Mekah ya, Rasulullah lebih menumpukan kepada akidah. Tetapi ma'ruf ini ialah satu perbuatan. Dan perbuatan ni selalunya Rasulullah akan banyak ayat-ayat yang berkait dengan ma'ruf ini akan berada di Madinah. Kerana pada masa itulah ya, terciptanya negara Islam. Ya, walaupun ada setengah pandangan kata tak ada pun Rasulullah kata negara Islam. The term tu kita kena ingat ya, bahawa Rasulullah kalau zaman dia kata unta itu kenderaan. Tetapi takkan pula nak cakap kat Rasulullah, oh sekarang ni dah ada kereta. Sezaman Rasulullah pun tak ada kereta. Macam mana lah. Dia kata kenderaan-kenderaan lah. Kalau kata negara, maknanya negara mesti ada pemerintah dan mesti ada undang-undang, dia mesti ada tata cara. Kalau lah perkara macam ini pun kita masih lagi berbincang, saya rasa something wrong lah. Maknanya hati kita busuk lah. Dan saya rasa perkara ini kita kena perbetulkan. Ya, kita kena perbetulkan. Okey. Dan dalam surah Al-Baqarah disebutkan mengenai hukum ya, tanggungjawab dalam rumah tangga ya, kerana dalam Islam ini kebaikan mesti berada di rumah tangga. Dia start kat situ. Kalau lah rumah tangga dia kebaikan dia tak ada, ya, isu-isu seperti talak, masa iddah, mut'ah dan lain-lain memang diceritakan dengan banyaknya dalam surah Al-Baqarah. Dan ini ya penting ya, kerana ini adalah asas pada kebaikan. Kemudian ya, daripada situ baru dia pergi kepada daripada keluarga, negara dan seterusnya kepada tempat-tempat lain. Sebagai contoh dalam surah Ali Imran ya, dalam bentuk bagi tujuan mencapai dasar perintah ya. Jadi begitu je tempat lain ya, bagi kehidupan ya, bisikan menyerukan amal makruf ya. Di mana kita digalakkan bersedekah. Baru dia pergi keluar daripada keluarga tadi. Okey. Jadi kita dapati ada dia punya level-levelnya. Jadi kita ni ada banyak masjid, ada ribuan masjid. Dan tempat ni di mana kita adakan majlis, korban, akad nikah dan lain-lain lagi. Jadi cuma yang menjadi isunya ialah tauliah, ya, tauliah untuk mengajar ni ya. Malaysia ada konsep tauliah, walaupun mungkin ada setengah berpandangan bahawa tauliah ni hanya Allah je tahu, tetapi kita dapati nampaknya mungkin perlu ya, kerana banyak keluhan masyarakat tentang isi penyampaiannya. Dan ini saya bawa lagi satu, iaitu isi penyampaian yang terlampau banyak negatifnya. Yang ini perlu kita atasi masalah ini. Kalau tidak ya, maka dia akan memperandakan ya, keadaan negara ini. Jadi isu imarah masjid ni taklah bukanlah isu besar ya dari segi tauliah, kerana ramai yang akan ingin ya, mendapatkan tauliah. Jadi ini contohlah untuk negeri Pahang punya tauliah. Saya tak nak baca lah kerana nak pergi ni tetap negeri ya, ada dia punya surat tauliah dia. Cuma yang interestingnya ada satu kajian ini dibuat oleh Julian Miller ya, seorang Australia. Dia melihat ya bagaimana warga Jawa Barat ya, warga Sunda ni suka mendengar ceramah agama yang negatif. Dia dapati bahawa kalau ceramah tu jalankan dengan negatif dan ditambah pula dengan bahasa Sunda, maka ramailah orang yang akan hadir. Tapi ini menyedihkanlah discovery seperti ini ya. Tetapi malangnya pun juga discovery ini dilakukan oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak nak study benda ini pun. Jadi ini pun satu masalah kita. Jadi ceramah negatif ni sebenarnya menghiburkan. Dia lebih menghiburkan dan memancing emosi dan perhatian ya. Tetapi dia merosakkan citra seseorang atau kelompok tertentu ya. Dalam hal ini dia akan menyebabkan konflik ya, dan dia akan menguatkan prasangka ya, yang tidak sihat yang telah saya sebutkan ayat-ayat Quran tadi, bahawa prasangka ni kita jangan startkan. Dan cara yang paling mudah untuk startkan prasangka ini adalah kita buat ceramah negatif. Sebaliknya kita perlu ada ceramah yang positif yang akan memberi motivasi dan inspirasi kepada yang mendengar. Jadi dan tu dia akan go forward lah dan membuat tindakan yang sepatutnya. Jadi ayat ini famous lah, surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Suruhlah manusia kepada jalanmu, ke jalannya dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi perkataan al-hikmah ni, dalam perkataan Arab ni adalah jamaknya hikam. Hikmah ni adalah, kalau kita nak bubuh dalam perkataan bahasa Melayu, dia berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana dia bersesuaian. Kalau dekat masjid adalah tempat suci, maka kita akan menyampaikan perkara yang suci, yang akan memotivasi dia untuk menggalakkan beribadat. Bukan cerita pasal neraka. Saya tak nampak masuk dalam masjid cerita pasal neraka. Neraka ni tempat orang kafirun. Siapa nak sebut dalam tempat yang suci? Dan tempat yang suci tu, kita jangan sebut pasal neraka ni, apa semua ni, yang negatif-negatif ni. Okay? Jadi sebagai contoh Nabi Musa dengan Nabi Harun ni, itu dua nabi yang kita terkenal lah dalam Al-Quran, berkata lemah lembutlah ketika berdakwah dengan pemerintah yang bengis dan zalim seperti Fir'aun. Ini Fir'aun ni, nak ikutkan, dia ada banyak tentera dia banyak duit, dia banyak, segala-galanya banyak, dan dia zalim, dan dia bengis, dia garang. Tetapi Allah kata kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, pergilah dengan lemah lembut. Jadi inilah dianya, pergilah kamu berdua, dalam surah Taha, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya, maknanya dia dah over, itulah. Kemudian hendaklah kamu berkata-kata kepadanya dengan kata-kata yang lembut, supaya ia beringat ataupun takut. Nampak? Even Fir'aun yang kirakan kepala segala kejahatan manusia ni pun Allah suruh pergi berlembut. Ini kan pula ahli-ahli masjid, ahli-ahli surang yang memang hati dia dah hampir lembut dah, pun sekarang ni beritahu punya macam-macam, diserang ni lah anything. Inilah dia masalahnya. Pernah satu kali Khalifah Al-Ma'mun, iaitu Harun Al-Rashid, anak Harun Al-Rashid, dia ada datang seorang pendakwa mengkritik beliau dengan menggunakan perkataan yang kasar dan keras dan kasar. Maka dia berkata, nasihatlah aku dengan sopan, kerana Firaun tu lebih jahat daripada aku. Tak ada siapa yang lebih jahat nombor satu dari Firaun. Tak kalah dia ni lebih jahat daripada Firaun, dia kata. Jadi itulah, kita kena buat ni, kita berlaku lembut dan sopan, terutama di rumah Allah. Jadi barulah kita dapati cucuk dengan tempat dan keadaan. Okey, sekarang ni zaman digital. So viral marketing pun duk berlaku sekarang ni. Perkara yang sama, undang-undang yang sama perlu kita gunakan. Sama ada dalam YouTube, Facebook, Instagram, atau apa-apa saja. Walaupun word of mouth, itu mulut tu masih lagi ada, kerana psikologi manusia itu selalu ingin tahu information. Jadi mana yang extraordinary ataupun luar biasa, maka dia akan ikuti. Jadi platform digital ni pun kita kena terapkan konsep ini, iaitu supaya kita mengatakan perkara-perkara yang baik sahaja. Dan apabila kita viral pun, kita tak usahlah viral benda-benda yang negatif. Benda yang negatif kita tutupkan saja terus, tak usah kita viralkan kepada tempat lain. Jadi kalau kita tengoklah bagi contoh ni macam orang nak bergaduh. Ni bagi ceramah ni kalau nak tunjukkan ni, saya ambil satu ini, macam mana teruknya rupa ni. Dia tak sedar bahawa rupa dia teruk macam tu. Tetapi itulah, dia rasa bahawa itulah cara dia untuk menarik pendengar, walaupun dia lakukan tu dalam masjid. Ini yang menyedihkan kita. Jadi eloklah kita viral marketing yang positif. Jadi dengan itu dia menunjukkan kebaikan agama Islam ini. Okey. Jadi ceramah yang fokus mencegah kemungkaran tanpa memberi penekanan kepada kebaikan itu memang tak sesuai lah.
Ya, kalau boleh kita terus tumbuh pada itu. Ya, kerana bila kita buat macam tu, tidak effectiveness dalam membangun motivasi positif akan berlaku. Kurangnya inspirasi dan kefahaman, potensi meningkat rasa bersalah dan stigmatisasi. Tidak seimbang dalam pendekatan yang holistik. Jadi dengan itu, ya, ceramah yang lebih efektif ialah yang positif. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, ramai, ya, saya rasa ramai, ya. Dan memang jaranglah kita jumpa satu masjid yang positif, ya, ceramah lebih positif. Jadi panduan positif dia tu hilang, atmosfer negatif tu dia tekan-tekankan, potensi polarisasi dan konflik akan berlaku, pengaruh politik dan ceramah pun juga akan berlaku. Jadi keseimbangan antara larangan dan kebaikan tu tak ada. Jadi kita kena galakkan kebaikan, ya, menyebut kebaikan. So kita dapati bahawa di sebalik sakit ini, ya, elok kalau boleh, ya, apabila kita cakap mengenai positif itu, kita bercakap mengenai apa dengan nama menangis kerana teringat dosa. Itu tak apa. Kerana hati yang keras tu dia uh, takkan jadi lembut kecuali kita berzikir dengan mengingat Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menilai jiwa yang mudah menangis. Di mana dia kata menangis kerana takut Allah lebih aku sukai daripada bersedekah 1,000 dinar. Begitu juga, ya, iaitu bila kita mengingat Allah dan kita menangis, memang itulah dia harapan, ya, semua kita. Dan satu cerita daripada Syekh Abdul Kadir Jalani, ketika beliau berceramah menggunakan bahasa yang sangat sederhana, maka teramat sederhana menurut ukuran kita. Anaknya yang juga ahli berceramah, gemar menuntut ilmu dan berkatalah, jika aku diizinkan ceramah, akan lebih banyak manusia yang menangis, ya, kerana mendengar ceramahku. Ini cerita dia lah. Jadi bila dah habis giliran ayah dia, iaitu Abdul Qadir Jani, dia basuh anak pula dia bagi ceramah. Jadi dalam ceramah dia berkata, para hadirin, tadi malam isteriku menghidangkan ayam panggang yang sangat lezat. Tiba-tiba seekor kucing datang dan memakannya. Jadi dia dapati semua orang menangis. Anak dia terkejut. Wal, dia duk bagi ayat Quran berdentung-dentang, tak ada siapa pun nangis. Tapi bila bapak dia bagi Syekh Abdul Qadir Jalani ni bagi ceramah, orang menangis. Jadi so dia pun heran lah. Dia pun pergi tanya kepada ayah dia, pasal apa ni orang menangis. Jadi dekat sinilah perbandingan yang kita lihat. Dia anak muda, dia akan bercakap dengan kasar dan menyebabkan orang lari. Tetapi Syekh Abdul Qadir yang dah berpengalaman, dia cakap daripada hati. Jadi cakap dari hati ni yang sebenarnya akan menyebabkan orang menangis. Kerana dia hati yang suci. Jadi bila hati yang suci bercakap, maka dia akan mendapat kemuliaan tersebut. Okey, itu satu cerita. Cerita ni ada cerita yang kedua pula ni. Cerita pesanan, ya, ceramah yang menyentuh hati ini adalah yang universal dan relevan dalam kehidupan yang sehari-hari. Jadi hendaklah kita gunakannya dalam ceramah kita. Jadi supaya dapat mengangkat emosi kita, terutama dari segi menjaga kesabaran, berbeza pada tiap individu dan mengenal audiens kita dengan secara tak langsung. Dan perubahan itu akan berlaku. Pengalaman hidup sendiri itu penting, ya, kalau boleh kita ceritakan, dan bahasa yang kuat dan deskriptif dari segi itu. Dan kalaulah kita menyoroti tema-tema yang universal dan mendalam, ya, maka orang akan lebih appreciate, ya, apa yang kita cakapkan. Jadi dengan itu, ya, kita kaitkan dengan mengingati Allah dan kebesarannya, maka itulah dia, ya, contoh bagaimana kita boleh memberi ceramah yang menyentuh hati dan membuat orang menangis. Jadi ini dia contoh dia lah, satu contoh bagaimana kita boleh membuat orang menangis. Jadi ini ada lebih baik, ya, daripada kita menghukum orang itu, membuat prasangka yang buruk dan lain-lain lagi. Okey. Jadi kita kena sedar, ya, dan marilah kita berdoa kepada Allah memberi ketabahan dan kekuatan, ya, supaya dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pendakwah dengan sabar, ya, kerana sabar itu diperlukan, dan cuba mendekatkan diri kepada Allah
dan ikatkan cinta kita hanya kepada Allah. Jadi dengan itu, apa yang kita usahakan, kita akan sentiasa berada dalam keadaan ketenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada soalan ke ataupun pandangan? Silakan. Okey, Hakim. Silakan. Ya, Hakim. Silakan. Habislah. Okey, baik. Boleh dengar suara saya? Okey, loud and clear. Maaf, saya punya wifi kat rumah. Wifi kat rumah tak apa stabil. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Datuk Profesor Dr. Kamar Razidi Ibrahim atas pembentangannya untuk tadi kita pada malam ini. Ialah perlahan kita sedar bahawa bagaimana uslub dakwah yang sepatutnya kita bawa dalam kalangan masyarakat, memberikan semangat dan harapan, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus buat kebaikan, bukannya apa orang kata jangan menghukum lah, orang kata jangan menghukum. Kata patah Inggeris menjak sebut baik cover kan, dengan yang menghukum sebab itulah kita seperti mana yang kita selalu diperingatkan kan, kita tidak tahu pengakhiran setiap makhluk, setiap hamba ni kan bagaimana. Mungkin di awalnya kita nampak hidupannya penuh dengan amal ibadat kan, penuh dengan kewarakan kan, berzikir selalu, tapi tak tahu penghujungnya bagaimana. Dan orang-orang yang biasa buat maksiat, biasa ialah melakukan kemungkaran, tapi kita tahu akhiran yang bagaimana. Semuanya yang penting ialah bagaimana kita nak memberikan terus memberikan harapan kepada ialah dalam Quran Allah kata la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Maka kita itulah yang nak kena menyampaikan dakwah, kenalah janganlah duk asyik menghukum orang. Baik, saya buka ruang lah kepada siapa saja yang ada dalam ruangan ini, ataupun yang mungkin kalau nak bertanya di ruangan Facebook atau YouTube, chat dan insyaAllah akan disampaikan dalam ruangan ini oleh teknikal. Silakan jika ada yang ingin memberi pandangan ataupun bertanyakan soalan, silakan, saya buka ruang kepada semua. Ada ke? Silakan. Ada ke? Ya, kita tadi membicarakan tentang soal ustaz penceramah di surau atau masjid ni, bagaimana dia punya ceramahnya tu, konten-kontennya banyak berbentuk ke arah menghukum kan. Itu tak boleh, ini tak boleh.
ini dosa, masuk ke neraka apa semua. Yang saya lagi um, yang saya lagi banyak yang saya lagi uh, isu ataupun realiti senario bagaimana ustaz-ustaz ataupun uh, ahli ilmu, academician kan, academician yang membawa isu khilafiyah, isu-isu yang uh, isu-isu yang cabang, isu-isu yang umat Islam sendiri pun kan. Saya ambil contoh yang paling mudah, isu kuno tak kuno, isu bismillah kuat ke tak kuat. Isu itu yang ditekan-tekankan, yang digembar di dalam sama-sama untuk kemungkaran ni kan. Contohnya isu orang tak semayang kan. Orang tak semayang ada isu orang kuno. Hakim putih-putih lah ibunya ni. Saya ingat ibunya internet ni tak bagus. Okey, saudara Dr. Hasan, macam mana? Apa pandangan? Boleh dengar? Prof. Hasan. Dia dah masuk. Tak, dia putih-putih. Kadang dengar, kadang hilang terus. Oh, tapi dengar ke soalan saya tadi, Prof? Dengar lah, tapi itulah putih-putih. Oh, dapat. Dapat lah dia punya soalan lah, dapat lah. Tak dapat. Tak Oh, tahu tak apa dapat. soalan. Oh, tak dapat soalan dia. Soalan dia, Uh, soalan dia begini, Prof. Yelah yang tadi yang kita lihat tadi senarionya, penceramah-penceramah ataupun pendakwah-pendakwah ni isunya dia punya konten pengisiannya banyak menghukum kan, banyak ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak, itu masuk syurga, ini masuk dosa, ini masuk neraka apa semua. Sebenarnya yang saya banyak encounter ialah isu-isu ataupun senario pendakwah-pendakwah ni ataupun ustaz-ustaz atau yang paling ni signifikannya ahli akademik ni lah kan, membawa isu-isu khilafiyah, Prof. Isu-isu khilafiyah kan, macam contoh yang mudah, isu kunut tak kunut kan, macam bismillah kuat ke tak kuat. Macam mana tu, Prof? Sebab bagi saya, pada hemat saya lah kan, yang perlu ditekankan dalam kontennya tu ialah perkara-perkara yang disepakati dari sudut kebaikan, dari sudut kemungkaran kan, mana yang saya ambil contoh je lah kan, isu orang tak semayang daripada kunut tak kunut ni lagi ramai daripada kan. Jadi macam mana, Prof? Dan adakah betul saya punya apa usul saya ni, ataupun dan bagaimana, macam mana kita nak mensepakatkan ahli akademik ni kan, ustaz-ustaz ni kan. Alhamdulillah, apa namanya, bagi saya, kita kena tahu kita punya wakil ataupun tempat di mana kita duduk. Saya selalu bila saya bagi ceramah, saya tengoklah, kalau saya buat kat dewan, saya akan buat isi dia lain. Tetapi kalau saya buat ceramah saya dekat masjid, saya menghormati, ini rumah Allah. Jadi rumah Allah, saya tak nak kaitkan dengan neraka. Pasal Allah dengan neraka tu bertentangan. Jadi kita sepatutnya tengok cara macam tu je lah. Dia bukannya perlu susah sangat nak apa guide kita nak guna. Tak ada, guide dia simple je. You duduk kat mana sekarang ni? Kalau lah you rasa you duduk dekat rumah Allah, dan you kena hormat rumah Allah.
You kena ceritakan bahawa Allah akan bagi syurga, dia akan bagi sebagai contohnya pahala 100 kali ganda, 700 kali ganda sebagai contoh. Ataupun tak ada limit macam bulan puasa, bagi pahala yang banyak seperti itu. Dan juga isu-isu seperti macam mana kita nak mentah negara kita ni? Betul ke duit kita ada bukan riba? Ha, dia benda-benda macam ni apa nama perlu kita bincangkan. Ya, kerana ini adalah perkara-perkara dari segi kehidupan muamalat kita. Dan kalaulah muamalat kita salah, maka bagaimana amal ibadat kita akan nak katakan betul? Kerana amal ibadat kita akan membentuk dan mencuci kita punya hati. Dan hati itu ialah tempat di mana Allah akan tengok nanti di akhirat. Allah tak tengok dari segi muka, rupa, paras dan lain-lain. Ataupun apa yang you lakukan tiap-tiap hari dari segi fizikal. Itu pun Allah tak tengok. Apa yang Allah tengok ialah apa yang in your heart, yang hati you. Dan untuk memastikan hati kita ni bersih, kita harus juga apa orang kata bercakap dengan cara yang bersih juga. Kerana itu reflect. Sebenarnya hati kita reflect kepada lidah kita. Kalaulah kita jenis lidah apa orang kata mengutuk orang ni, sebagai contoh lah, I think the paling famous sekali ialah kita kena hati-hatilah dalam hal ini. Ini dia bukannya satu perkara yang mudah sebenarnya kalau nak ikutkan. Nak cakap negatif tu senang saja, tak payah prepare pun boleh cakap. Tetapi nak fikir secara positif, yang itu yang berbeza dia. Dan kita penting bagi kita untuk melakukan perkara ini demi apa orang kata nak menjagakan masyarakat kita ni adalah satu masyarakat yang akan maju ke depan dan apa orang kata tidak ketinggalan. Dan oleh kerana Islam ni dah bagus, tapi mengapa kita ceritakan benda yang tak bagus dalam Islam? Patutnya kita ceritakanlah lagi banyak benda yang bagus-bagus itu. Banyak lagi yang bagus-bagus daripada yang tak bagus. Tetapi oleh kerana kita amplify sangat kat itu, 30% yang bukan Islam lari. Bukannya dia pun datang dekat kat kita, dia pun lari tu. Pasal ceramah-ceramah kita adalah ceramah-ceramah yang negatif. Ada pula ceramah yang kata apa nama dia pun nak curi lah and all those things. I mean, come on, come on. Janganlah buat macam tu ya. Kerana dalam Al-Quran telah disebut, kalau orang tu tak menyerang kita, kita jangan serang dia. Kalaulah apa orang kata dia benarkan kita beribadat, jangan pula kita pergi orang kata patahkan dia punya tokong dia. Ini sebut Al-Quran, bukan saya yang sebut. Jadi bagi kita, kehidupan kita ni telah diwarnai oleh Al-Quran dengan sunnah. Jadi kita ni hidup dengan mudah kerana telah diberi guidance, petunjuk dengan jelas. Cuma yang jadi masalah kita sekarang ni ialah kita tak pernah baca. Bila Tuhan kata, that's why again ulama-ulama sebut juga ni, Iqra, Tuhan turun ayat pertama adalah Iqra, suruh baca. Jadi kalaulah kita tak baca, macam mana kita nak apa nama tahu? Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan sesat lah macam orang lain yang sesat juga. Wallahualam. Baik. Terima kasih Pak. Biasa itu ialah bila kita berdakwah ni kan. Ialah kita akui setiap pendakwah ni insya-Allah ada ilmu masing-masing lah kan. Ada kepakaran masing-masing. Cumanya yang perlu kita tekankan tu ialah bagaimana adab dan akhlak tu lah. Adab dan akhlak bila ialah kita boleh jumpa lah dekat Google, dekat YouTube tu punya berlambak lah kan, ustaz-ustaz yang mencarut di atas meja kuliah tu kan. Saya agak itulah dia macam mana seorang pendakwah boleh melakukan dosa terang-terangan kan di semasa menyampaikan kuliah tu kan. Akhlak bagaimana mencerminkan akhlak adab yang
Uh, Terusnya ada ke yang saya buka ruang lagi? Jadi daripada Facebook itu ada ke yang ada yang bertanya ke? Uh, Prof. Hassan selamat. Ada nama Facebook, YouTube tak ada. Saya rasa mungkin dia ada lagi takut untuk siapa yang respon ataupun ada soalan. Jadi insyaAllah diskusi kita pun mungkin dah cuba tangguh dulu. InsyaAllah tak ada lagi ya. Uh, jadi insyaAllah Alhamdulillah kita dah uh, sampai di hujung surah. Sebagai kesimpulan untuk malam ini, uh, mudah-mudahan uh, kita sebagai pendakwah, sebagai orang yang akan menyampaikan risalah Islam ini, moga-moga kita semua dibekalkan dan mempunyai uh, jati diri yang cukup, jati diri yang elok, pribadi yang elok untuk mencerminkan agama Islam itu sebagai sebuah agama yang membawa nama salam dia, salama, iaitu sejahtera, kan? Membawa makna kesejahteraan, selamat, dan yang mengajak manusia untuk biasa buat baik, kan? Kita bila kita dapat motivasi dan harapan untuk buat baik ini, insyaAllah mudah kita punya masyarakat sekeliling tu dia akan kan, tenang, tak ada apa-apa nak dirunsingkan, tak ada benda-benda negatif-negatif, tomahan-tomahan yang teruk-teruk, kan. Uh, Peringatan tu dari sudut peringatan azab dan siksa itu ada. Sebab itu pun salah satu uslub dalam Quran yang mana memberikan ganjaran dan juga apa peringatan ataupun siksaan apa. Semuanya yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita ingat ialah syurga dan neraka itu ialah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanyalah perlu menyampaikan harapan dan perlu menyampaikan ialah memberikan motivasi kepada umat manusia, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Insyaallah dulu ustaz kepada ini saya mewakili kelas saya dan Muhammad Abdul Manabim. Mudah-mudahan maaf jika ada kekurangan dan sebagainya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita punya apa nama ni Zoom ni dah tukar ke? Zoom ni dah. Ha? Oh, kembali Hasan. Okey. Okey. Minggu depan Hakim akan jadi pengerusi moderator lagi ke atau sama DS?